Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua murid. Sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, jangan lupa adab kita ketika belajar. Yang pertama, niatkan kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, murid-murid tolong sediakan buku tulis dan modul pendidikan Islam. Yang ketiga, sediakan alat tulis. Dan yang keempat, kita perlukan daya fokus kamu untuk tajuk kita pada hari ini. Okay. Hari ini kita akan masuk ke bidang akidah, ulum syariah bidang akidah. Masih lagi mengulangi tajuk silibus tahun 4 selama 10 minggu. Hari ini minggu yang ketiga. Ada lagi 7 bagi 7 minggu. Okey, kita akan pergi kepada standard kandungan. Saya mengambil 3.3, merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada kufur dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Jadi objektif pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran nanti murid-murid dapat menyatakan maksud, hukum, dalil kufur dengan betul dan tepat. Yang kedua, murid dapat menyatakan jenis kufur dan perkara-perkara yang menyebabkannya kufur. Dan yang ketiga, murid dapat menyenaraikan kesan kufur yang dengan betul. Okay, kita pergi kepada pengertian kufur. Saya tahu semua daripada kamu masih ingat lagi apa itu kufur. Kufur ini daripada sudut bahasa dalam kamus Arab bermaksud menutupi. Namun dari sudut pengertian dari segi syarak ataupun istilah, kufur ini adalah tidak percaya atau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi pada seterusnya. Apakah hukum orang yang kufur? Orang yang kufur ini dihukumkan ataupun dikategorikan sebagai mereka yang sesat. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil daripada Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Okey, sesiapa yang kufur kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya mereka telah jatuh kepada golongan yang sesat. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa. Jadi mereka ini dihukumkan sebagai golongan yang sesat. Okay, baik, seterusnya jenis kufur. Jenis kufur ini terbagi kepada dua, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar ini dipanggil sebagai kufur i'tiqad. I'tiqad ini adalah pegangan. Yang kedua adalah kufur amalan. Itu kufur kecil. Kufur i'tiqad ini adalah mereka yang menolak atau menafikan ajaran Islam yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW secara terang-terangan. Contohnya yang berlaku pada zaman baginda Nabi SAW ketika mana Abu Lahab menolak ajaran yang Nabi bawakan. Nabi bawakan pada Arab Quraisy ketika itulah, sehingga kan Abu Lahab ini melabelkan ataupun mengatakan Nabi ini sebagai orang gila ataupun tukang sihir, mengeluarkan kata-kata yang tak baiklah, menolak secara terang-terangan walaupun risalah kenabian itu telah dibawa oleh baginda Nabi SAW ketika itu. Yang kedua, kufur amalan. Kufur amalan ni biasa berlaku. Kita kena buangkan yang biasa yang tak baik-baik ni dalam kehidupan kita. Apa itu kufur amalan? Kufur amalan adalah menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya nikmat, bila sebut nikmat ni, nikmat kurniaan Allah ini, contohnya adalah contoh tangan kita ini. Tangan kita ini kita gunakan untuk cara yang salah, untuk mencuri atau memukul orang. Itu adalah kufur nikmat. Ataupun dalam buku teks yang lepas dia bagi tahu menggunakan duit ataupun harta kekayaan yang Allah bagi ini di atas jalan judi. Okey, seterusnya, apakah faktor penyebab orang jadi kufur? Yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Kalau kita seorang yang Islam, kita ini mungkin tidak diberi pendidikan agama oleh ibu ayah kita, ataupun kalau mereka yang belum Islam, mereka ini tidak mendapat tidak sampai dakwah orang Islam kepada mereka, ataupun mereka ini menafikan macam Abu Lahab tadilah, dah dapat dah seruan hidayah daripada Allah tu, tapi dia tolak, menafikan kenabian Nabi tadi.
Yang kedua, sudah pasti menuruti hawa nafsu. Mereka yang kufur ini menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Biasalah orang yang tidak mengikut lunas-lunas agama ini, mereka merasa terkongkong kan, tak suka sebabkan mereka menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Contohnya nafsu apa? Nafsu malas kan, nak tidur dia kan, ataupun nafsu berseronok kan, sehingga melupa akan tanggungjawab ataupun tujuan Allah ciptakan manusia di atas muka bumi ini untuk beribadah. Yang ketiga, sudah pastilah lemah pegangan agama dalam kehidupan, malas bersolat dan sebagainya. Ada kesihatan, ada kemampuan, malas solat. Ada kekayaan, tidak mahu bersedekah contoh. Dan akhir sekali, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Ini biasalah. Okey, seterusnya, kesan apabila seseorang itu kufur, apakah kesan kepada diri dia dan masyarakat setempat lah. Yang pertama, sudah pasti bila dia tidak percaya kepada Allah dan Rasul, maka rosaklah keimanan dia, tidak sempurnalah iman dia. Yang kedua, hilang rahmat dan keberkatan dalam hidup. Rahmat ini adalah kasih sayang Allah. Kita hidup ni perlukan kepada kasih sayang Allah, dan keberkatan itu restu daripada Allah kan, supaya kita boleh menjalani hidup dengan lebih baik. Yang ketiga, bila dah tak ada rahmat, tak ada berkat, maka hati seseorang yang kufur itu tidak tenang. Buat sesuatu tidak tenang, rasa tak cukup kan. Dah kaya, rasa nak kaya lagi, rasa tak cukup kan. Rasa nak marah dan sebagainya. Jadi hati mereka ini diberi tiada ketenangan lah dalam hati mereka ini, dan akhir sekali dimurkai Allah. Bila dimurkai Allah, Allah marah, maka akan diazab di akhirat nanti. Okey. Jadi apakah tindakan kita untuk mengelak daripada menjadi orang yang kufur? Yang pertama, sudah pastilah kita ini perlulah berusaha menjaga amal ibadah kita. Ada kemampuan, orang yang sihat, sempurna fizikal, tidak cacat, perlulah melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Janganlah bila kita sihat kita malas untuk beribadah. Bila dah sakit, barulah kita tahu perit ni macam mana. Yang kedua, bila dah kita menjaga amal ibadah dengan baik, perlulah disulami dengan sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah jaga hati kita daripada tersesat ataupun menjadi hamba yang kufur. Antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita yang ada dalam buku teks tahun 4 adalah, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Iaitu agama Islam. Kita minta dengan Allah. Kalau kita tak berdoa, Allah tak bagi. Okey, yang ketiga, sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Macam kamu sekarang lah, berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan, berusaha masuk kelas online yang cikgu-cikgu adakan. Dan akhir sekali, bila dah ada ilmu, dah menjaga amal ibadah, berdoa, kita ada kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Okey, akhir sekali, sebagai latihan pengukuhan, saudara cakap dalam grup kamu, dalam grup kelas kamu masing-masing, modul pendidikan Islam dibekalkan kepada semua murid tahun 5 yang boleh kamu dapati dekat Pondok Datin berhadapan dengan Pondok Guard SKJ 8. Kamu boleh dapatkan modul tersebut, dan apa yang perlu kamu buat, kamu hanya perlu menjawab ataupun membuat latihan di bawah tajuk kufur sahaja. Ada muka surat 30 dan 31. Okey, itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap kamu dapat kuasai tajuk ini. Kita bertemu dalam sesi akan datang pada minggu hadapan, pada hari Rabu, pada jam 9 hingga 10 pagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.